Assalamualaikum dan salam Sarawak Waju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam ini. Sebanyak 31 projek pemangkin dijangka menjana tambahan RM56 bilion kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, unjuran ini mengambil kira kesan langsung, tidak langsung dan terdorong yang dijana semasa tempoh pembinaan dan operasi projek. Menurutnya, bagi sektor minyak dan gas, 6 projek pemangkin diunjurkan untuk menjana RM34 bilion kepada KDNK Sarawak menjelang 2030. The projects are 1. Bintulu Petrochemical Hub and Sarawak Petchem Methanol Plant, RM16 billion. 2. Rosemary, Majoram and Lang Lebah Onshore Gas Plant, Bintulu, RM13.9 billion. 3. Samalaju Emiri Combined Cycle Gas Turbine CCGT Power Plants, RM2.4 billion. And 4. RM1.7 billion from the proposed Lawas Petrochemical Development. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungannya semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Datuk Patinggi Abang Zuhari menambah masih banyak lagi projek pelaburan yang perlu ditorakai dalam sektor minyak dan gas. Ujarnya Petroleum Sarawak Berhad Petros kini menjalankan kajian kebolehlasnaan untuk membangunkan hub gas Kuching yang pertama di wilayah selatan dengan pembangunan lapangan minyak dan gas K5. Ujarnya hub gas akan menyokong turbin gas kitaran gabungan CCGT baru untuk keselamatan bekalan kuasa jangka panjang untuk Greater Kuching. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata langkah mengambil alih syarikat penerbangan Maswing adalah penting bagi untuk melengkapkan rangkaian pengangkutan dan logistik Sarawak dalam perhubungan udara di dalam negeri dan rantau ini pada kos yang berpatutan. Jelasnya syarikat penerbangan milik Sarawak ini akan dapat menyediakan perkhidmatan udara yang lebih terjamin termasuk untuk laluan yang kurang menguntungkan. Beliau menekankan bahawa pengambil alihan Maswing adalah setara dengan pelaburan kerajaan Sarawak dalam pembangunan infrastruktur untuk manfaat warga awam sambil menambah ia bukan berasaskan kepada keuntungan. I am confident that this initiative will improve our air connectivity and open more opportunities in trade, business and tourism. The improvement will allow us to better promote Sarawak as a premium destination for responsible tourism and business events given Sarawak natural setting and eco-friendly environment. Tambahnya, Sarawak beraspirasi untuk memperkasakan sektor penerbangannya ke tahap yang lebih tinggi dan memperluaskan ketersambungan udara ke wilayah-wilayah berdekatan, terutamanya Hong Kong, Shenzhen, Singapura, Indonesia dan negara-negara lain dari Asia Tenggara. Tambahnya, kerajaan Sarawak juga sedang berusaha menjadikan negeri ini sebagai hub penerbangan dan memanfaatkan potensi mewujudkan fasiliti penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO serta pusat latihan untuk juruterbang di rantau ini sebagai langkah meningkatkan kecekapan perkhidmatan udara. Di akhir penggulungannya, Premier Sarawak mengumumkan khabar gembira kepada penjawat awam negeri ini dengan bantuan khas kewangan BKK sebanyak 2 bulan gaji pokok. Katanya pemberian bantuan khas kewangan tersebut turut merangkumi anggota Badan Berkanun Sarawak dan pihak berkuasa tempatan Sarawak. Jelas beliau, pembayaran BKK melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM172 juta itu akan dibuat sebelum penghujung tahun 2023. Bagi menghargai jasa penjabat awam, sukacita saya bagi pihak rakan-rakan saya mengumumkan pembayaran bantuan khas kewangan kepada semua anggota Perkhidmatan Awam Sarawak termasuk Badan Berkanun Sarawak dan pihak berkuasa tempatan Sarawak sebanyak 2 bulan gaji pokok mereka. Pembayaran bantuan khas kewangan ini akan dibuat sebelum penghujung tahun 2023. Dianggarkan seramai
28,000 anggota Perkhidmatan Awam Sarawak tersebut akan menerima bantuan khas kewangan yang melibatkan anggaran perbelanjaan dan implikasi kewangan sebanyak RM172 juta. Dalam hal itu, Premier Sarawak turut mengumumkan penjawat awam persekutuan yang bertugas di negeri ini turut menerima bantuan khas kewangan sebanyak RM600. Katanya mereka terdiri daripada kira-kira 130,000 anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan, termasuk badan beruniform, anggota keselamatan dan badan berkanun persekutuan yang tertentu. Jelasan lagi, ini dijangka melibatkan anggaran implikasi kewangan sebanyak RM78 juta dan akan dibayar pada awal tahun hadapan. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 Datuk Aman Awang Tengah Ali Hassan memberitahu sebanyak 71 projek skim penempatan semula SPS dan skim pembesaran kampung SPK telah dilaksanakan di Sarawak setakat 31 Oktober 2023. Berucap semasa menggulung kementeriannya, beliau berkata projek-projek tersebut telah dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dan peruntukan projek rakyat yang dianggarkan berjumlah RM1.13 bilion. Katanya sebanyak 7,113 lot kediaman akan disediakan dan daripada 71 projek tersebut, 15 projek telah pun disiapkan sepenuhnya, manakala baki 56 projek akan diteruskan sehingga penghujung RMK12. Sejak 6 Mei 2018, projek-projek SPS dan SPK yang dilaksanakan adalah menggunakan spesifikasi infrastruktur yang telah ditambah baik seperti jalan yang berturap, parit konkrit, lot-lot yang ditembok dan sistem retikulasi bekalan air serta bekalan elektrik. Kerajaan Sarawak juga telah menetapkan bayaran premium tanah tidak melebihi RM2,500 bagi setiap lot kediaman di dalam SPS dan SPK. Walaupun kos penyediaan setiap lot tersebut dalam lingkungan RM120,000 hingga RM150,000. Ini membuktikan keprihatinan kerajaan JPS yang senantiasa memberi perhatian kepada rakyat yang memerlukan bantuan. Menurut Datuk Aman Awang Tengah lagi, setakat 31 Oktober 2023, seluas 1,118,851 hektar telah berjaya diukur secara perimeter dan seluas 867,516 hektar telah diwartakan sebagai Rizab Komunal Bumi Putra Pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Katanya perwataan untuk baki kawasan yang telah diukur secara perimeter akan dilaksanakan secara berterusan berdasarkan permohonan daripada pihak yang terlibat. Dalam ucapan sama, Datuk Ahmad Wang Tengah berkata Kerajaan Sarawak melalui Perpadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka menyasarkan seluas 10,000 hektar kawasan untuk penanaman buloh menjelang tahun 2030 sebagai sumber bahan mentah industri hiliran. Katanya sehingga kini seluas 3,661 hektar kawasan telah ditanam dengan pelbagai spesies buloh oleh pihak industri dan komuniti. Jelas beliau, pelan pembangunan industri buloh Sarawak telah disediakan oleh Pusaka pada tahun 2019 bagi membangunkan industri ini dengan lebih terancang. Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah mewujudkan tapak semaian buluh dan bambu sistem. Betul ke tidak? Sebenarnya. Membangunkan plot perintis pilot project di Sabal dan Tanjung Manis, membangunkan ladang buruh secara komersial dan melalui program penanaman dalam komuniti, membangunkan industri hiliran berasaskan buruh dan mempergiatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Tambah Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 itu lagi, industri biojisim seperti kayu pellet, biochar dan arang briket mempunyai potensi yang besar untuk diterokai dalam pembangunan ekonomi hijau. Sehingga suku ketiga tahun ini, Sarawak telah mengekspor produk kayu pellet ke negara Jepun.
Perancis dan Korea bernilai 36 juta ringgit Malaysia. Sementara itu, Datuk Ahmad Wang Tengah berkata Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintrade telah melaksanakan inisiatif Invest Sarawak yang berfungsi sebagai pusat sehenti untuk semua pelaburan asing dan domestik. Jelasnya, antara peranan dan fungsi Invest Sarawak termasuk menyediakan khidmat nasihat, memudahkan pelaburan dan perdagangan, merangka pakej insentif yang menarik untuk pelabur, menganjurkan rangkaian perniagaan dan program suai kenal serta menilai projek strategik. Invest Sarawak will work closely with all ministries, agencies and Sarawak Trade and Tourism offices to promote investment and trade in Sarawak. Selain itu, katanya Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura Status yang ditubuhkan pada 2019 juga telah memainkan peranan sebagai fasilitator untuk perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Status aim to connect Sarawak to the global market through Singapore. Among the effort to connect Sarawak enterprises to Singapore market for food and promote tourism activities, including hosting webinars, participating in Singapore trade shows, and introducing Sarawak Ambassador Program as well as the Promotion Assistance Scheme. Sehingga kini, jelasnya aktiviti ini telah berjaya menjana lebih daripada 70 juta ringgit ekspor dengan lebih daripada 35 pembekal tempatan mengekspor produk dan perkhidmatan mereka secara global melalui Singapura, termasuk 19 perusahaan milik Sarawak disokong di bawah skim bantuan promosi oleh Status. Dalam hal itu, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas semasa menggulung perbahasan kementeriannya berkata sebanyak 30 bilion ringgit telah diluluskan untuk membiayai 1,104 projek pembangunan di seluruh Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Katanya susulan semakan separuh penggal tahun ini dan selaras dengan objektif strategi pembangunan pasal COVID-19 PCDS 2030, Kerajaan Sarawak telah menaikkan siling RMK12 kepada 38 bilion ringgit. Beliau yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru kedua berkata, kenaikan ini bertujuan untuk mempercepatkan momentum pembangunan di negeri ini bagi memastikan agenda ekonomi strategik kita dapat dicapai pada tahun 2030. At the outset of the 12th Malaysia Plan, a ceiling of ringgit Malaysia 30 billion has been approved to fund 1,104 development projects across Sarawak. Following a midterm review this year, and to align with the objective of the post-COVID-19 Development Strategy 2030, the Sarawak government has raised the 12th Malaysia Plan ceiling to ringgit Malaysia 38 billion. The increase aimed to accelerate the development momentum in the state as to ensure realization of our strategic economic agenda come 2030 are achieved. Mengenai prestasi projek transformasi luar bandar RTP, Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata terdapat sejumlah 7,731 projek dengan kelulusan siling 1.29 bilion ringgit. Under RTP, there are a total of 7,731 projects with an approved ceiling of ringgit Malaysia 1.29 billion. As of October 2023, 4,145 projects or 54% of the project has been completed, while the remaining 3,586 projects or 46% are at various stages of implementation. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas Ugah menjelaskan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak telah mengambil tindakan tegas dengan menamatkan kontrak 22 projek sakit di seluruh negeri ini. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak memberitahu tindakan ini diputuskan untuk mengurangkan bilangan projek yang tertangguh secara kritikal dan memastikan projek-projek tersebut dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. JK Sarawak has taken several actions to reduce the number of critically delayed projects and to ensure their timely delivery. Among the action taken are the termination of the contract. As to date, a total of 22 contracts has been terminated, 16 of which are state-funded and 6 were federal.
15 of this terminated work has been revived through appointment of rescue contractor, while the remaining 7 are in pre-contract stage. Daripada jumlah penamatan kontrak tersebut, sebanyak 15 projek telah dijalankan semula melalui pelantikan kontraktor penyelamat yang baru, manakala 7 lagi projek sudah berada di peringkat pra-kontrak. Datuk Amar Dagus Ugah memberitahu kementeriannya akan terus memantau kesemua projek bagi memastikan projek-projek yang dijalankan dapat disampaikan kepada rakyat berdasarkan jadual yang telah ditetapkan. Laporan seterusnya. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bang Openg melakukan pertemuan dengan Naib Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Hesi KH Ma'ruf Amin di Kuching pada Rabu. Pertemuan berlangsung kira-kira 40 minit itu bertujuan membincangkan beberapa perkara selain mengadakan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Sarawak bagi mendengar input daripada mereka. Turut hadir Isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahin Rawi dan Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Profesor Dr. Hesi KH Ma'ruf Amin selamat tiba di Kuching bagi mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Forum Perniagaan Muslim Global GMBF 2023. Beliau bersama isteri Wuri Ma'ruf Amin serta delegasi selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada Selasa. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak, The Job.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan visi Premier Sarawak 2030 Bandar Pintar Kuching. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd, Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bintu Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.